Saya Rosidah binti Ismail dari Perpustakaan Kuala Lumpur. Program hari ini dari buku ke dapur memaparkan keistimewaan memasak masakan barat. Tetamu khas kita pada hari ini adalah Yang Bahagia Datin Nur Ashikin binti Atan. Baik, sebelum kita melihat beliau memasak, marilah kita berkenalan terlebih dahulu dengan beliau. Jom. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Ashikin binti Atan ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Perpustakaan Kuala Lumpur kerana telah menjemput saya ke program Resepi dari Buku ke Dapur. Saya sebenarnya memang minat memasak dan saya suka juga menjemput adik-beradik, rakan-rakan ke rumah saya untuk menjamu selera. Kerana pada saya dengan makanan dan masakan ni dapat mengeratkan lagi silaturahim antara kami. Sebab tu saya suka gunakan tagline Food is love and love every bite. Untuk episod kali ini, saya telah memilih beberapa resepi yang diadaptasikan daripada buku resepi 30 minit Chef Kamarul. Saya memilih buku ini kerana terdapat pelbagai resepi yang pantas dan mudah disediakan. Dalam buku ni juga, chef ada kongsi dengan kita beberapa tips untuk masak secara pantas dan bagaimana nak menguruskan dapur. Selain daripada tu, chef juga ada kongsikan beberapa petua di dalam buku ni. Sebenarnya banyak lagi buku masakan yang ada di Perpustakaan Kuala Lumpur yang boleh dijadikan rujukan untuk kita memasak bagi juadah untuk keluarga kita. Ada contohnya buku ni, ada 100 jenis resepi pasta bagi mereka yang suka makan pasta dan masak pasta. Terdapat 100 resepi di dalam buku ini, resepi yang mudah dan pantas. Kenapa saya tekankan mudah dan pantas? Kerana kita ni memang sentiasa sibuk. Dan dalam kesibukan tu kita tetap nak hidangkan juadah yang enak-enak untuk keluarga kita. Jadi saya kongsikan sedikit maklumat mengenai Perpustakaan Kuala Lumpur. Mungkin ramai masih tidak tahu di manakah terletaknya Perpustakaan Kuala Lumpur. Perpustakaan ini terletak berhampiran dengan Dataran Merdeka. Ianya mudah diakses oleh orang ramai. Terdapat kemudahan tempat meletak kereta di Dataran Merdeka. Orang ramai boleh menggunakan pengangkutan awam seperti MRT, perkhidmatan bas Go KL, LRT dan sebagainya. Perpustakaan Kuala Lumpur menyediakan pelbagai perkhidmatan seperti penggunaan komputer, e-book, majalah dan juga koleksi khas sejarah Kuala Lumpur. Perpustakaan ini juga mempunyai perpustakaan khas untuk kanak-kanak dan juga koleksi buku cerita dalam bahasa Mandarin dan Tamil. Jadi selain daripada buku, Perpustakaan Kuala Lumpur juga menyediakan ruangan untuk perbincangan, ruang interaktif dan juga aktiviti-aktiviti seperti bengkel, ceramah dan sebagainya. Datanglah beramai-ramai ke Perpustakaan Kuala Lumpur, destinasi rela bersama keluarga. Bersama-sama saya pada hari ini ialah Puan Rosidah binti Ismail, Ketua Perpustakaan Kuala Lumpur. Jom kita ke dapur. Untuk menu pertama ini, saya akan menyediakan sup berkrim cendawan beserta ayam. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah butter untuk menumis, bawang Holland yang telah dicincang, bawang putih yang telah dicincang, cendawan butang yang telah dipotong-potong, isi ayam, ikut cita rasa masing-masing lah, nak banyak ke sikit. Kemudian tu kita ada 2 cube patis ayam, lada sula dan sedikit garam. Kita akan gunakan sedikit tepung gandum untuk memekatkan sup cendawan kita. Selain daripada itu kita akan gunakan susu segar dan air yang akan kita masukkan nanti. Boleh kita mulakan sekarang? Panaskan sedikit butter untuk kita tumiskan bawang Holland. Tadi mungkin saya tak beritahu bawang yang saya gunakan ini sebiji bawang Holland dan 3 biji bawang putih yang saya dah chop. So kita dah cairkan butter. Sedikit butter. Butter kita dah cair. Kita akan masukkan bawang Holland yang kita dah cincang tadi.
juga bawang putih yang kita dah cincang juga tadi. 3 biji bawang putih yang kita dah cincang. Tumis sehingga naik bau, sehingga garing. Bila dah agak-agak bawang ni dah layu, kita masukkan isi ayam dan juga cendawan butang yang dah dipotong-potong. Ada juga cendawan butang yang dah siap potong di pasaran. Tapi kalau yang beli yang dalam tin yang masih lagi dalam bentuk whole, kena hiris-hiris lah. Okay, sekarang kita punya bawang dah layu. So kita akan masukkan cendawan dan isi ayam. Isi ayam ni ikut cita rasa kita lah. Kalau kita nak banyak, kita letaklah banyak. Tapi saya sekarang untuk hari ni saya lebihkan cendawan daripada isi ayam. So kita akan tumis ayam. Pastikan sehingga ayam ni masak. Sebab lepas ni kita akan kisar ke semua bahan-bahan ni. Tadi butter yang untuk menumis tu jangan guna banyak sangat lah sebab kita tak nak sup kita terlalu berminyak kan. Jadi kita agak-agak lah. Tadi saya gunakan 1 sudu butter. Butter yang dah ada pada suhu bilik. Kita masak sehingga ayam ni betul-betul masak. Jadi nak relate pada buku yang saya pilih tadi 30 minit resepi 30 minit Chef Kamarul. Ini antara menu pantas lah yang untuk disediakan. Maknanya kalau kita balik rumah rasa tak ada idea nak masak, kita boleh buat sup cendawan ni dan kita akan makan dengan roti ke atau sekadar hirup sup cendawan pun dah memadai. Jadi nampaknya ayam kita dah masak. Kita tutup api. Saya akan angkat apa yang kita tumis tadi. Sebenarnya sup cendawan ni kegemaran suami saya ni. Selalu kalau saya buat sup cendawan, saya akan sediakan sekali dengan roti bawang putih. Jadi sebentar lagi nanti saya tunjukkan cara nak buat roti bawang putih. Jadi kita akan kisar ni. Yang ini terpulang, nak kisar kasar ataupun halus, tapi saya rasa kita tak payah kasar halus sangat sebab nanti tak sedap. Selalu suka yang ada bukan crunchy lah. Kita nak rasa dia kan ayam ni. Ataupun kita boleh buat separuh kasar dan separuh lagi halus. Okey, dalam masa yang sama, saya akan didihkan air. Saya akan didihkan air. Kita guna je periuk tadi. Sementara kita tunggu air ni mendidih, ini susu segar ataupun kita boleh pakai full cream milk yang terdapat di pasaran. Okey, air kita dah mendidih. Sekarang kita masukkan susu. Cube pati ayam. Tiga sudu tepung gandum. Tapi masa masukkan tepung ni kita kena kacau-kacau. Kita tak nak sup kita bergentil.
Ni kita boleh letak juga sedikit lada sula, white pepper ni, dan sedikit garam. Garam ni sedikit je lah, nanti boleh rasa kemudian lah. Sebab tadi saya gunakan salted butter, jadi takut butter tu dah ada garam kan, jadi kita tak payah letak garam yang banyak lah. Jadi bila dah masukkan tepung, guna whisk atau guna sendok, seeloknya masukkan tepung tadi sedikit demi sedikit lah. Sambil tu kita kacau. Dah sebati, kita masukkan bahan yang kita dah kisar tadi ni. Kita masukkan. Tadi ayam dan cendawan yang kita dah kisar tu kita masukkan. Kepekatan sup ni bergantung pada kita lah. Kalau kita nak pekat lagi, kita boleh tambah sedikit lagi tepung. Tapi kena ingatlah bila sup ni dah sejuk, dia akan bertambah pekat lah. Nampaknya sup kita dah siap dan boleh kita hidangkan lah untuk makan bersama keluarga. Lepas ni saya akan tunjukkan roti bawang putih yang kita akan makan dengan sup cendawan berkerim ni. Okey, menu seterusnya adalah roti garlic ataupun roti bawang putih yang akan saya sediakan. Bahan-bahan yang diperlukan adalah 1 batang roti baguette ataupun kita panggil roti Perancis, butter, bawang putih, lada chili flakes dan parsley. Parsley ni boleh beli yang fresh ataupun sekarang hari ni saya pakai yang kering lah. Untuk saya akan tunjuk cara buat garlic spread ni dulu. Agak lebih sedap lah kita punya lepaan bawang putih tu. Dia ambil 1 labu bawang putih macam ni, kita potong di bahagian depan dia. Kemudian tu kita bakar bawang putih ni selama 1 jam. Ini ambil masa sikit. Sebelum bakar tu, kita tuang sedikit minyak zaitun di atas bawang putih ni. Lepas tu kita letak dalam aluminium foil dan kita bakar pada suhu 200 darjah Celsius selama 1 jam. Memandangkan ia mengambil masa yang lama, jadi saya dah siap-siap bakar pagi tadi. Bila bawang putih tu dah bakar, dia jadi lembut isi dia. Nanti kita hanya campurkan saja dengan butter kita. Okey, ambil 1 buku butter 250 gram ataupun banyak mana yang kita nak lah. Untuk saya hari ni saya guna 250 gram butter. Saya guna salted butter, jadi tak payah berbuah garam. Kemudian tu campurkan sedikit daun parsley dan juga chili flakes. Ini optional lah kalau nak pedas. Tapi kalau ada anak-anak tak payahlah letak banyak sangat. Kemudian tu ambil bawang putih yang dah dibakar tadi selama 1 jam ni, kita picitkan bawang putih tu ke dalam butter kita tadi. Ini kita nak buat ni lah dia punya sapuan. Saya bakar, yang ini saya bakar 2 labu bawang putih sebab saya guna butter yang banyak dan suami saya sukakan rasa bawang putih ni lebih, jadi itu yang saya bakar 2 labu. Ini picitkan dia sampai bawang putih tu keluar. Bila kita bakar bawang putih tu dia lembut, jadi rasa tu lagi masuklah dalam butter kita. Dia dah siap ni.
kita akan gaul sebati mentega kita tadi dengan bawang putih tu. Macam saya nampak agak pucat macam ni, butter kita pucat. Saya tambah sikit lagi daun parsley. Dan kalau nak pedas, kita tambah sikit lagi chili flake. Okey. Kemudian kita ambil roti baguette kita yang telah kita potong. Baguette kita ni, macam saya satu batang baguette tu saya potong 3 dan saya akan sapu atas ni lah dia punya spread ni. Kalau ni suami saya memang sukalah makan dengan sup cendawan tadi tu, memang kegemaran keluarga kami lah ni. Butter ni kita boleh sediakan lebih awal tau. Jadi bila dah siap buat macam ni, kita boleh simpan dalam fridge. Bila nak guna, kita keluarkan saja dalam fridge. Macam ni lah kan. Lepas tu kita masukkan dalam oven. Saya guna air fryer lah. Dalam oven pun boleh. Okey, untuk menu pantas seterusnya, saya akan sediakan chicken chop. Bahan-bahan yang diperlukan adalah peha ayam, drumstick, tepung gandum, telur dan breadcrumb. Juga sedikit lada sula. Satu lagi Watershy, Lea & Perrins Watershy sauce. Okay, mula-mula saya akan tunjuk cara-cara macam mana nak buang tulang ayam ni. Sebab bila kita kita tak nak ada tulang kan. Jadi mula-mula tu kita akan buang tulang ayam ni. Jadi kita belah peha ayam ni di belah tengah. Untuk buang tulang ayam. Okey. Ni ayam yang dah dibuang tulang ni. Apa yang kita akan lakukan? Kita tenderizekan dia. Kita ketuk dia. Nak bagi dia lepeh. Kita ketuk, bagi dia lepeh. Supaya bila goreng nanti dia senang masak lah. Sebab bila kita dah salut dengan tepung, kita tak nak tepung tu masak tapi ayam di dalam tak masak. Jadi kita kena lepeh-lepehkan dia. Kemudian tu ayam yang dah dilepeh ni, saya tunjukkan satu je dulu. Ayam kita dah lepeh ni, kita perap seketika dengan Watershy sauce. Dan sedikit lada sula. Nak perap ni ambil masa dalam 30 minit bolehlah kita perap dia. Saya ada yang dah siap perap. Jadi kita biarkan ni dulu. Saya tunjuk macam mana nak coatkan ayam ni pula. Sementara tu saya panaskan minyak dulu ya. Sebab lepas ni kita nak goreng kan. Turutan dia tepung, telur dan breadcrumb. Jadi mungkin saya tunjuk saya pakai sarung tangan. Boleh minta saya lagi satu tak? Supaya bila kita celup tu, tangan kita, sebab kita dah main dengan tepung dan kita akan main dengan telur. Nanti tangan kita tak nak melekat-lekat. Jadi kita akan buat cara begini. Ingat ya, tangan kanan guna untuk bahan kering, celup bahan kering. Supaya dia tak, nanti kita tak messy sangatlah. Lepas tu, paskan ke dalam telur. Tangan kiri ni akan gaul dengan telur. Gaulkan dengan telur. Dan dia akan pindah ke tangan, ke mangkuk breadcrumb. Breadcrumb ni tangan kanan yang kering tadi kita gaulkan. Jadi tangan kita taklah melekat telur dengan tepung. Jadi kita gaul dengan sebut roti ni.
Okey, dah macam ni. Kita boleh bakarlah. Nampaknya minyak kita dah panas. Kita bakar sehingga kekuningan. Nampak je dah kekuningan tu, bolehlah kita angkat. Sebab serbuk roti ni satu dia cepat mudah hanguslah. Sebab tu tadi perlu lepehkan dulu ayam tu supaya isi dan bahagian luar tu sama-sama masak. Kalau kita tak lepehkan, tak ketuk bahagian isi tu, nanti luar garing tapi dalam mentah. Okey, tadi kita dah sediakan, kita dah goreng ayam untuk chicken chop tu. Sekarang saya akan tunjukkan cara untuk buat black pepper sauce. Bahan-bahan yang kita perlukan, sedikit butter untuk menumis, bawang merah yang kita cincang halus, bawang putih yang kita cincang juga, lada hitam. Saya suka lada hitam biji yang kita tumbuk kasar-kasar. Saya tak suka pakai yang serbuk sebab dia halus sangat. Tapi terpulanglah kan nak pakai yang serbuk pun boleh juga. Kemudian tu sedikit garam, brown sauce dan cooking cream untuk bagi dia lemak lagi. Dan sedikit air lah untuk jadikan dia kuah tu. Mula-mula kita panaskan minyak, butter. Sedikit butter. Okey, butter dah cair, kita boleh masukkan bawang kecil ni yang kita dah cincang. Juga bawang putih yang kita dah chop dia. Okey, kita tumis sampai naik bau, sampai dia dah layu. Kita masukkan serbuk lada hitam. Kita masukkan air. Okey, cukup. Air dalam 200 ml lah macam tu. Kita biarkan seketika. Bila dah naik wap, kita boleh cedok sikit air ni. Dan kita masukkan ke dalam brown sauce kita tadi lah. Kita larutkan brown sauce kita guna air ni. Jangan biarkan dia mendidih, nanti dia bergentil. Jadi agak-agak suam-suam tu kita larutkan brown sauce kita. Okay, sikit lagi air mendidih. Okey, dah boleh. Kita masukkan brown sauce kita ni. Okey, dah mendidih ni, kita tutup je api. Masukkan sedikit garam. Dan last sekali, kita masukkan cooking cream ni. Nak bagi dia pekat dan lemak. Cooking cream ni pun dalam 1 camca cukuplah untuk ni. Untuk memekatkan. Nanti dia akan pekat. Okey, sos lada hitam kita dah siap. Bolehlah dihidangkan dengan chicken chop nanti. Untuk menu terakhir, saya akan sediakan 2 jenis dessert. Yang pertama adalah fruit puff pastry. Dan yang kedua, Bistella swirl. Saya akan tunjukkan cara untuk dessert kita yang pertama, iaitu fruit puff pastry. Bahan-bahan yang diperlukan adalah pastry sheet,
buah untuk hiasan. Di sini saya gunakan blueberry. Untuk krimnya kita perlukan cream cheese, sedikit gula kasta dan 1 sudu esen vanila. Okey, saya mulakannya. Kita akan pukul cream cheese ni dulu dengan gula dan 1 sudu teh vanila. Kita pukul sekejap je sampai je sebati dan berkrim. Kita gunakan kelajuan yang sederhana ya. Okey, nampaknya dia dah berkrim. Kita tak nak terlalu lama pukul sebab nanti cream cheese kita akan cair. Okey, cukup setakat ni dia berkrim. Nanti kita akan scoopkan dia ke atas pastry kita. Okey, untuk pastry ni ada banyak cara kita nak buat, tapi saya tunjukkan satu cara saja. Memula kita bahagi pastry sheet ni kepada 9 bahagian macam ni. Potong 3. Kemudian potong sedikit di sini, agak-agak je lah ya, untuk kita lipatkan dia nanti. Kita buat dalam bentuk macam ni lah, lebih kurang macam ni. Pastry sheet ni kita tak boleh keluarkan dia terlalu awal. Bila keluar terlalu awal, dia lembik, jadi susah kita nak bentukkannya. Jadi bila dah ni, kita just letak. Nak scoop pun boleh, kalau tak kita letak saja. Cream cheese ni tak boleh pukul lama sangat, nanti dia cair. Dan kita hias dengan blueberry. Kita akan bakar pastry ni dalam oven dengan suhu 180 degree Celsius selama 20 atau 25 minit. Bergantung pada oven masing-masing lah. Untuk yang ini kita dah preheat oven. Pastikan oven tu dah dipanaskan terlebih dahulu. Untuk dessert yang kedua iaitu Bistella Swirl. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah pastry sheet, Biscoff, Nutella, serbuk Biscoff dan serbuk Oreo. Nak buat ni senang saja. Dia cuma kita sapukan di atas pastry sheet ni. Kemudian tu di sebelah lagi kita sapukan Nutella. Tu kita akan tabur serbuk Biscoff di atas Biscoff yang kita dah sapu tadi. Kalau kita tak nak letak Nutella pun, keseluruhan Biscoff pun boleh.
Lepas tu yang dekat Nutella ni kita tabur serbuk Oreo. Biskut Oreo yang kita dah hancurkan. Yang tadi biskof kita hancurkan. Taburlah nak banyak mana kan. Kemudian tu ambil satu lagi sheet. Pastry sheet. Kita telangkupkan di atas yang kita dah sapu dengan Nutella dan biskof. Sebab kita nak ada dua-dua rasa. Jadi saya terbalikkanlah supaya setiap satu ni ada dua-dua rasa biskof dan Nutella. Kemudian tu boleh potong. Macam saya akan buat 10 bahagian. Jadi setiap satu ni saya potong kepada 5, potong separuh, lepas tu kita akan potong 5 lagi. Pastikan dia betul-betul putus lah. Kemudian tu kita twistkan dia. Twistkan dia. Tekan sikit di hujung tu. Sebab kita sapu banyak. Kalau tak nak messy, tak payah sapu banyak-banyak. Lepas tu kita swirlkan dia. Kita gulung dia pula. Okey, ini kita akan bakar dalam oven pada suhu 180 darjah Celsius selama 20 ke 25 minit. Okey. Jadi inilah dia makanan yang telah saya sediakan untuk hari ini. Menu pertama kita tadi, sup cendawan berkrim dan roti garlic yang saya bakar pada suhu 180 darjah Celsius selama 6 minit. Diikuti dengan chicken chop dan dilengkapkan lagi dengan coleslaw dan mashed potato dan juga black pepper sauce. Kemudian dessert kita yang saya sediakan adalah biskof, bis Nutella swirl dan fruit puff pastry. Semoga ianya dapat memberi inspirasi kepada semua untuk mencuba resipi ini.